Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini Cikgu Liana akan terangkan tentang lompat tinggi bagi mata pelajaran pendidikan jasmani tahun 5. Mari kita mulakan. Baiklah, pada pembelajaran hari ini, Cikgu akan terangkan tentang lompat tinggi dengan gaya gunting. Baiklah, anda semua perlu mengenal pasti lakuan yang betul untuk kemahiran lari landas, lonjakan, layangan dan mendarat. Jadi, pada pembelajaran hari ini, kita akan mulakan aktiviti kita dengan aktiviti memanaskan badan. Kemudian, cikgu mahu anda semua fahami fasa-fasa lompat tinggi gaya gunting. Kemudian, kita akan membuat amali untuk lompat tinggi gaya gunting. Dan akhirnya menjawab kuis lompat tinggi gaya gunting. Mari kita mulakan dengan aktiviti pemanasan badan. Baik, setelah anda semua dah memanaskan badan, mari kita mulakan. Baiklah, untuk lompat tinggi, di Malaysia kita mempunyai dua atlet yang terkenal, iaitu Nauraj Singh Randawa dan juga Lee Hup Wei. Jadi, anda semua sudah kenal atlet lompat tinggi Malaysia? Mari kita mulakan dengan pembelajaran kita hari ini, iaitu lompat tinggi gaya gunting. Untuk pengetahuan murid-murid, lompat tinggi merupakan acara padang. Acara padang yang dipertandingkan. Baik, kita mulakan dengan lompat tinggi gaya gunting. Sebenarnya, lompat tinggi ni ada pelbagai jenis gaya untuk kita laksanakan. Tetapi hari ini cikgu ingin menerangkan tentang lompat tinggi gaya gunting. Lompat tinggi gaya gunting, pelompat perlu berlari fasa larian landas menuju ke palang secara bersudut dan melonjak dengan kaki yang berada di luar dari palang, iaitu kita panggil fasa lonjakan. Kemudian semasa melepasi palang, iaitu fasa layangan, pelompat berada dalam keadaan duduk berluncur. Maksudnya dalam keadaan kita melompat tu, sebenarnya badan kita ditegakkan. Kemudian kita akan mendarat, iaitu fasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki dan fleksi lutut, iaitu lutut dibengkokkan. Jadi anda semua dapat lihat bagaimana pelompat itu perlu berlari dulu, yang kita panggil sebagai fasa larian landas. Kemudian dia perlu melonjak, kita panggil sebagai fasa lonjakan. Kemudian semasa melepasi palang, pelompat itu perlu dalam keadaan berluncur ataupun melompat, kita panggil dalam fasa layangan lah. Kemudian mendarat, iaitu kedua-dua belah kaki dia akan mendarat dan fleksi lutut. Faham? Ini adalah maksud bagi lompat tinggi gaya gunting. Seterusnya, cuba lihat. Okey, berikut adalah tayangan video bagi lompat tinggi gaya gunting. Baiklah, kita teruskan dengan fasa-fasa lompat tinggi gaya gunting. Pertama, lari landas. Larian menghala ke palang. Sekiranya kita berlari di sebelah kiri palang, kita perlu melonjak dengan kaki kanan atau sebaliknya. Baik, seterusnya, fasa lonjakan. Tindakan kaki untuk menaikkan badan. Kemudian, fasa layangan, iaitu gaya dan kedudukan badan ketika berada di udara dan di atas palang. Ini kita panggil yang ketiga. Ini kita panggil fasa layangan. Ini kita panggil fasa lonjakan. Okey, yang keempat pula. Yang keempat adalah fasa pendaratan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki, iaitu fleksi lutut. Kita lihat dalam gambar. Dia sudah mendarat dengan, ni baru nak mendarat ni. Nampak? Dan kita nampak dia fleksikan lutut dia. Okey. Baik, ini adalah fasa-fasa lompat tinggi. Okey, baik. Seterusnya, kita beralih kepada peraturan asas lompat tinggi. Pertama, peserta mestilah melonjak dengan sebelah kaki. Ini peraturan asas dia. Sama ada kamu nak mula melonjak dengan kaki kanan atau kiri, itu ikut kesesuaian kamu.
Kedua, peserta boleh mula melompat di mana-mana ketinggian yang disukainya. Okey, kamu boleh mula melompat sama ada nak mula dengan 90 ataupun 100 terpulang. Baik, macam tadi cikgu cakap, peserta mestilah melonjak dengan sebelah kaki. Sebab apa dia kata sebelah kaki? Sebab kita tidak boleh melompat dengan dua belah kaki. Dikira terbatal. Kita kena lompat dengan sebelah kaki. Itu memang peraturan asas dalam lompat tinggi. Baiklah, yang ketiga, sesuatu lompatan akan dikira batal jika peserta menyentuh palang dan tidak melompat. Kalau kamu berlari, lepas tu kamu tolak je palang tu, tu kita kira sebagai batal. Ataupun kamu berlari, kemudian kamu tak lompat, kamu jatuhkan palang tu, kemudian kamu sentuh kawasan mendarat apabila tidak berjaya melompat. Okey, dalam konsep tidak melompat ni, contoh, kamu berlari, nak sampai di depan palang, kamu tak jadi nak lompat. Kemudian kamu tersentuh kawasan tilam tu, tu kita kira batal juga. Jadi, tapi kalau kamu lari, tapi kamu tak sempat nak lompat lagi, kamu terberhenti, okey, mungkin kamu diberikan lagi peluang untuk lompat. Tetapi sekiranya kamu tak melompat, tapi kamu dah tersentuh tilam tu, dikira dah kamu dah buat lompatan, kira dah batal lah untuk itu. Baik, seterusnya. Peraturan asas lompat tinggi. Peserta yang gagal melompat melintasi palang sebanyak 3 kali berturut-turut, dia akan terkeluar daripada pertandingan. Seterusnya, ketinggian lompatan itu diukur secara menegak dari paras tanah. Dari paras tanah, ya, bukan dari paras tilam tu. Dari paras tanah hingga ke bahagian tengah atas palang. Ini untuk mereka yang nak tahulah macam mana kita nak mengukur. Seterusnya, seseorang peserta berhak meneruskan lompatannya walaupun setelah semua peserta yang lain gagal, sehingga dia tidak dapat meneruskannya lagi mengikut peraturan. Contohnya, walaupun semua murid gagal tak dapat nak lompat, contohnya ada seorang murid dia berjaya lompat sepenuhnya, dia boleh teruskan lagi lompatannya sehingga tahap yang dia mampu. Seterusnya, mari kita lihat. Kenal pasti fasa-fasa lompat tinggi. Berikut adalah fasa lonjakan, fasa layangan dan fasa mendarat. Latihan lompat tinggi. Baik, cikgu nak kamu semua cuba melompat melepasi bangku yang ada kat rumah kamu dengan mengaplikasikan fasa-fasa lompat tinggi dengan gaya gunting. Disebabkan kita dalam tempoh PKPB, cikgu nak kamu cuba sesuaikanlah dengan kesesuaian supaya kamu dapat juga mempraktikkan fasa-fasa yang cikgu ajarkan sebentar tadi dengan aktiviti lompat tinggi. Selamat mencuba! Baik, setelah kamu mencuba untuk lompatan, mari kita lihat pula kuis lompat tinggi gaya gunting. Cikgu mahukan semua murid menjawab kuis yang telah cikgu sediakan. Kamu boleh dapatkan pautan dari Google Classroom atau kamu boleh mengikut langkah di bawah, iaitu buka joinmyquiz.com ataupun Quizizz. Kemudian cikgu nak kamu masukkan kod berikut, ataupun kamu boleh akses saja pautan di sini. Terima kasih. Selamat bersukan murid-murid 5 Cemerlang. Kekalkan aktif.